Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersua lagi dalam kelas PDPR yang seterusnya. Pada hari ini bersama dengan Ustazah Rafqah binti Bahzan. Okey, murid-murid semua apa khabar? Ustazah doakan semuanya sihat-sihat belaka dan dilindungi Allah selalu insya-Allah. Okey, hari ini tak ada gambar Ustazah ya, sebab slide Ustazah agak padat. Sebab biasanya selalunya gambar Ustazah selalu menghalang slide. Jadi Ustazah buang gambar Ustazah hari ini, kamu hanya dengar suara Ustazah sahajalah. Jadi Ustazah harap kamu dapat beri perhatian, beri tumpuan. Mudah-mudahan apa yang kamu dapat hari ini diberkati Allah insya-Allah. Okey, hari ini Ustazah nak kupas lagi tajuk kufur. Tajuk ni kamu belajar minggu lepas bersama dengan Ustazah Siti kan? Betul tak? Okay, Google Meet bersama dengan Ustazah Siti kan? Jadi hari ni insya-Allah Ustazah akan sambung lagi. Yang mana yang dah belajar minggu lepas, mudah-mudahan ada perkara baru yang kamu akan belajar hari ini. Dan sesiapa yang tak ikuti kelas bersama Ustazah Siti minggu lepas, okey, kamu beri tumpuan yang berganda ya. Sebab kamu baru sekali hari ini bersama Ustazah, kamu dah terlepas peluang sekali bersama Ustazah Siti kan. Jadi kamu beri tumpuan betul-betul insya-Allah. Okey murid-murid, buku teks muka surat 99. Bersedia dengan buku teks, okey? Sambil tengok slide Ustazah, buku teks mesti ada. Sebab penerangan Ustazah semua berkaitan dengan buku teks insya-Allah. Okey, dalam muka surat 99 dia ada gambar khutbah kan, ada gambar suasana orang beri khutbah, tok khatib tu, khatib tu siapa? Khatib adalah orang yang memberi khutbah. Orang yang memberi khutbah kita panggil khatib. Okey, khatib khatib cakap kan, sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Okey, apa dua perkara yang khatib ini pesan? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kamu tahu ke bertakwa kepada Allah itu apa? Ustazah, bertakwa kepada Allah. Kamu biasa dengar cakap takwa. Tapi kamu tahu tak? Kamu faham tak? Takwa itu sebenarnya apa? Takwa itu perkataan dia, maksud dia tidaklah sesimpel perkataan takwa 5 huruf TAQWA, tapi maksud dia lebih dalam sebenarnya. Okey. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah yang pertama, kamu takut pada Allah. Takut pada Allah. Allah ni dia Tuhan kita. Kamu kena tahu dia bukan tuan, dia Tuhan kita. Apa maksud tuan? Tuan ini kita berkhidmat kepada dia. Apa maksud Tuhan? Tuhan ini lebih, maksudnya kita perlu berkhidmat kepada dia dan kita mesti sembah dia. Itu Tuhan. Okey, jadi Allah Tuhan kita. Kita kena khidmat kepada Allah dan kita juga kena sembah Allah. Kita kena takut kalau ada perbuatan kita yang boleh menyebabkan Allah marah. Okey, kita kalau kamu kat kelas kan, kamu kat sekolah, kamu buat salah, kamu takut tak? Nanti mesti cikgu denda kan? Itu cikgu. Kalau kamu buat salah, cikgu Zaki panggil bilik cikgu Zaki, takut tak? Takut kan? Kalau buat salah jumpa dengan cikgu Jamal, takut tak? Takut kan? Itu perasaan takut itu perasaan takut pada manusia. Bila kita dengan Allah, perasaan takut kita sepatutnya lebih lagi. Sebab apa? Manusia, dia punya pengetahuan terhad. Kalau kamu buat salah, tak ada siapa-siapa bagi tahu. Manusia, orang lain tak tahu sebenarnya. Tetapi Allah itu Tuhan. Kalau kamu buat salah, buatlah salah di mana pun, Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada tempat yang kamu menyorok, kamu boleh bersembunyi daripada Allah. Tidak ada. Sebab itu, sebagai manusia, sebagai hamba, kita sepatutnya takut pada Allah sebab Allah itu sentiasa tahu apa yang kita buat. Itu kalau kita ada rasa takut pada Allah, itu maksudnya kita ada takwa lah dalam hati kita. Bagus, itu bonus yang pertama. Okey. Perkara kedua yang kita perlu ada sebagai orang yang bertakwa yang adalah
beramal dengan kitab yang diturunkan. Kitab kita apa? Al-Quran. Al-Quran kan? Kita perlu beramal dengan setiap arahan yang diberikan melalui Al-Quran. Kita kena buat. Apa yang Al-Quran sebut, kita kena buat, kita buat. Apa yang Al-Quran suruh kita tinggalkan, kita jangan buat. Itu takwa. Tanda kita orang yang bertakwa, kita buat segala apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian, perkara ketiga dalam takwa adalah redha. Redha dengan sedikit. Kita kena faham hidup manusia di dunia. Di dunia ini adalah persinggahan semata-mata. Tak kekal langsung. Apa-apa sahaja yang kita ada di dunia, apa-apa sahaja yang kita dapat di dunia ini, kita belajar redha. Kita kena belajar redha. Redha macam mana? Redha ni maksudnya, saya terima seadanya. Contoh, kamu tak handsome macam orang lain. Redha. Tak apa, sebab Allah bukan pandang kita pada siapa yang paling handsome, pada siapa yang paling cantik. Tak. Allah pandang kita pada siapa yang paling kuat takwa dia. Kau handsome ke, kau tak handsome ke, kau hitam ke, kau putih ke, Allah tak pandang. Mungkin kita tak sekaya orang lain. Kita redha. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala apa yang kau berikan pada aku. Aku redha. Itu redha. Kita mungkin tak sepandai, tak sebijak orang lain. Orang lain belajar sekejap faham. Tapi kita ni belajar tak faham. Sampai mak ayah kita, sampai cikgu kita pun pelik. Kenapalah tak faham kau ni? Kau ni tak belajar apa sampai tak faham? Jadi apa? Kita kena usahalah sebenarnya. Kita kena usaha untuk faham. Itu benda yang kita boleh usaha, kita kena usahalah. Kan? Kita kena usaha untuk faham. Tapi kalau selepas kita berusaha, Allah masih belum beri kefahaman kepada kita, kita kena redha lah. Maksudnya redha selepas berusaha. Janganlah, tak naklah belajar, saya ni memang bodoh. Itu putus asa. Itu bukan redha. Redha ini adalah sesuatu yang kita kena terima selepas kita berusaha. Kan? Selepas kita berusaha, Allah masih belum beri, kita redha. Kita nak jadi kaya, kita usaha berniaga, kita usaha kerja, tapi tak kaya-kaya. Maksudnya kita kena redha. Kita nak pandai, usaha belajar, tak putus asa, tapi tak pandai-pandai juga. Barulah kita boleh redha. Usaha letak kat depan. Janganlah pula berserah terus bulat-bulat. Itu tak boleh. Itu nama dia putus asa. Redha ni dia kena ada dengan usaha. Redha dengan sedikit. Sekiranya Allah beri pada kita sedikit, kita redha. Kita terima kasih. Kita rasa cukup. Cukup ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sebab kamu tanam. Kita kena tanam dalam hati kita betul-betul. Apa yang sahaja yang kita ada dekat dunia ni semua pinjaman je. Nanti kita mati apa pun tak bawa. Okey? Seterusnya akhir sekali adalah bersiap sedia untuk hari kesudahan. Bermaksud, kita dekat dunia hidup kita sementara je. Jadi kita nak menuju kematian. Kita bakal mati. Semua orang confirm akan mati. Jadi bila kita mati, itulah titik permulaan hidup kita selama-lamanya. Sebab bila kita mati, kita akan hidup balik tau. Once kita hidup balik tu, kau hidup selama-lamanya tau. Jadi bila kita hidup selama-lamanya tu, kita kena bersiap sedia. Kita kena ada bekalan yang cukup lah. Tambah-tambah dalam situasi sekarang kan, COVID kan. Tak tahu mati. Dan macam mati tu datang tiba-tiba je, tak sedar pun. Sebab tu kita ni, dalam keadaan kita sihat, masih lapang. Kita kena bersiap sedia. Bersiap sedia buat amalan. Rajin baca Quran, rajin berselawat, rajin sembahyang, rajin berzikir. Banyak-banyakkan buat amalan. Ada harta sedikit ke, ada harta banyak ke, banyak-banyakkan bersedekah. Benda-benda itu semua akan jadi bekalan pada kita bila kita mati nanti. Okay? Semuanya akan jadi pembantu kita nanti insya-Allah. Okay, kita kena bersiap sedia dah. Masa ni bukanlah, alah Ustazah, saya muda lagi Ustazah, relax lah. No, mati mana ada had umur. Mana ada orang tua je mati, tak ada. Budak mati kan. Jadi, takkanlah kita nak mati, kita bangun-bangun nanti, bangun-bangun dalam kubur, tak ada bekalan apa-apa. Rugilah kita. Jadi, bertakwa kepada Allah bermaksud yang pertama kita kena takut pada Allah. Kita kena beramal sungguh-sungguh pada Al-Quran. Yang ketiga kita redha setelah kita berusaha. Redha menerima apa sahaja yang Allah beri. Sikit ke banyak ke kita redha. Yang penting mesti usaha dulu. Yang keempat kita kena bersiap sedia untuk menghadapi mati kita. Okey, itu bertakwa kepada Allah. Perkara yang kedua, nampak tak? Pesan khatib tu dua je, tapi ulasan dia panjang. Yang kedua,
mati dalam Islam. Masa Ustazah buat slide ni, anak Ustazah datang ke Ustazah. Mama, macam mana kita nak mati dalam Islam? Mula-mula Ustazah tak terfikir nak terangkan pada kamu macam mana nak mati dalam Islam ni. Sebab kita dah lahir Islam kan? Macam Ustazah tak rasa macam benda ni nak perlu terangkan pada kamu. Bila anak Ustazah tanya, barulah Ustazah terfikir, oh, benda ni mungkin tak difahami oleh budak-budak. Okey, sekarang ni macam ni, mati dalam Islam. Kita lahir sebagai orang Islam, tetapi sebenarnya kita belum tentu mati sebagai orang Islam. Itu bahayanya. Itu yang kita kena waspada. Sebab rupa-rupanya akidah kita ini boleh terpesong. Apa itu akidah? Akidah adalah pegangan hidup kita. Pegangan hidup kita, kepercayaan kita. Itu adalah akidah. Akidah itu berada dalam hati kita, kepercayaan kita, keazaman kita, keyakinan kita. Itu boleh berubah-ubah. Kita sekarang ni, kita sebagai orang Islam, kita lahir sebagai Islam, kamu belajar pendidikan Islam, kamu hidup sebagai orang Islam, dengan bimbingan mak ayah kamu mengikut ajaran-ajaran Islam. Alhamdulillah, insyaAllah kan. Tetapi mungkin satu hari nanti, bila kamu dah duduk asrama, bila kamu dah masuk universiti, bila kamu dah keluar, ada banyak anasir-anasir yang mengganggu, gugat kepercayaan kita. Dekat luar sana, Allahu Akbar, banyak sangat perkara-perkara yang boleh menggoyahkan iman kita. Oh, sebab itulah dalam khutbah khatib berpesan, kita kena usaha yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita kena berusaha untuk pastikan kita mati dalam Islam. Bagaimana kita nak usaha untuk mati dalam Islam? Bermaksud kita kena usaha jaga betul-betul keimanan kita pada Allah. Kita kena jaga betul-betul yakinnya kita pada agama ini. Kita kena jaga betul-betul amalan kita, iktikad kita, iman kita pada agama Islam. Kita kena buat betul-betul. Benda ni kena usaha. Bukannya kita follow the flow je. Tak. Okey? Bukannya kata, alah tak apa, lahir pada Islam, buat je lah ala-ala kadar, amalan-amalan, nanti mati dari Islam lah. No. Kita kena usaha. Okey? Untuk mati dalam Islam, kita kena usaha. Ada usahanya. Okey. Apa itu kufur? Okey, minggu lepas kamu dah belajar sebenarnya. Apa itu kufur? Kufur ialah tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu dah mula rasa goyah, kamu mula rasa tak percaya pada Allah, kamu mula rasa ragu-ragu pada Nabi Muhammad, bermaksud itu ciri-ciri kufur dah wujud dalam diri kamu. Bahaya ni, bahaya. Benda ni yang kita nak kena jaga ni. Sebab kita nak pastikan kita mati dalam Islam. Kita kena elakkan perasaan rasa goyahnya kita kepada kita kena elakkan rasa goyahnya kita pada kepercayaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ini memang perkara pertama yang kita kena betul-betul jaga. Jadi tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan tanda-tanda kufur. Okey? Dalil. Okey, dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 100, ada dalil yang mana Ustazah panjangkan sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Okey, dalam buku teks kamu hanya daripada sini ya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Jadi Ustazah ambil daripada awal ayat. Dia daripada surah An-Nisa ayat 136 ya, daripada awal ayat. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, para rasul dan kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya, juga kitab-kitab. Ustazah salah tayat ya. Juga kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kita bermaksud apa? Kita bukan sahaja kena percaya kepada kitab-kitab Al-Quran, bahkan kita kena beriman juga kepada kitab Taurat, Injil dan Zabur. Okey? Barang siapa yang kufur
Barang siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Kamu perasan tak? Allah, malaikat, rasul, akhirat, kitab. Ini dalam rukun apa? Rukun iman kan? Apa maksud rukun iman? Rukun iman adalah perkara yang perlu ada dalam diri kita jika kita mengaku kita Islam. Jika kita mengaku kita Islam, kita perlu percaya kepada 6 perkara. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada para malaikat, yang ketiga kepada kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam pada qada dan qadar. Itu rukun iman. Jadi 6 perkara rukun iman perlu ada. Ini sebut 5. Disebut 5 sahaja kat sini kan. Okey, yang keenam disebut pada ayat lain. Okey, jadi barang siapa yang kufur, barang siapa yang mula tidak percaya kepada rukun iman, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Bahaya ya. Kita kena ingat, kita kena sedar, jaga diri betul-betul. Sebab apa? Sebab orang yang kufur ini tempatnya adalah di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita daripada azab api neraka dan azab kubur, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Kita kena waspada. Okey. Apakah hukum kufur? Hukum kufur haram. Hukum kufur adalah haram. Haram. Apa maksud haram? Yang pertama, wajib kita tinggalkan. Apabila perkara itu haram, haram mencuri, kita wajib tinggalkan. Haram ada perasaan kufur dalam diri kita, maksud kita kena wajib tinggalkan perasaan kufur itu. Yang kedua, berdosa jika buat. Kalau kita kufur, kita jatuh berdosa. Bukan dosa kecil-kecil ya, dosa besar. Okey, yang ketiga, dapat pahala jika kita tinggalkan. Ya Allah, baiknya Allah ni. Allah katakan benda tu haram. Allah kata benda tu haram. Memanglah haram. Maksudnya apa? Kita kena tinggal. Kita tak boleh buat kalau buat berdosa. Rupa-rupanya kalau kita tak buat, Allah bagi pahala kat kita. Sayangnya Allah kat kita. Sayangnya Allah. Allah sahaja je nak bagi kita banyak-banyak pahala, cepat-cepat masuk syurga, insya-Allah. Kita kena rasalah kasih sayang Allah tu pada kita. Okey, cubalah mencuri. Mencuri tak boleh. Mencuri itu haram. Wajib tinggalkan. Berdosa jika buat. Kalau kita mencuri, berdosa. Dan dapat pahala bila kita tak mencuri. Bayangkanlah, kita mencuri ke hari-hari. Hari ni kita mencuri tak? Tak mencuri kan? Bayangkanlah hari ni, Allah bagi pahala kat kita sebab kita tak mencuri. Allah bagi pahala kat kita sebab kita tak lawan mak ayah. Allah bagi pahala kat kita sebab kita takut nak tinggalkan solat. Tengok. Rupa-rupanya hidup kita ni sentiasa diberi pahala oleh Allah. Semata-mata sebab apa? Sebab kita menjauhi perkara haram. Baiknya Allah kat kita. Cumanya kita ni antara sedang dan tidak sahaja. Kan? Jadi kita kena usaha. Setiap perkara yang kita tahu haram, kita kena elakkan. Cuba elakkan. Sebab apa? Sebab selama mana kita tidak buat perkara haram, selama itulah setiap saat Allah memberi pahala kepada kita. Allahu Akbar, bertuahnya kita sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Amin amin rabbal alamin. Okey, perkara yang boleh merosakkan akidah. Tadi kita belajar kufur. Sebenarnya di sebalik kufur, ada perkara-perkara lain yang boleh merosakkan akidah, yang boleh menyebabkan kita tak mati dalam Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi 4 perkara ni kita kena ingat elok-elok. Yang pertama, syirik. Syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah, ustazah? Menyekutukan Allah ni dalam hati kamu, kamu rasa ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah. Itu syirik. Contohnya, kamu nak periksa, kamu rasa orang periksa, takutnya nak periksa kan. Jadi kamu pun kata, mak, macam mana ni mak, saya takut nak periksa. Mak kata, tak apa, nanti mak pergi jumpa bomoh kat hujung kampung. Mak dengar cerita dia hebat, nanti mak bawa pensel, suruh bomoh tu jampi pensel. Jadi kamu gunalah pensel yang bomoh tu jampi tu nanti.
Oh, kamu pun ambil omoh bawa pergi jumpa bomoh. Ya, omoh tu jampi kamu. Bomoh kata, tak apa ni, confirm ni dapat 5A, 6A ni. Oh, lepas tu kamu pun excited. Dia masuk periksa, kamu yakin. Kamu percaya kuasa bomoh itu kuasa yang terhebat. Contoh kan. Oh, jadi bila kita percaya je ada kuasa lain yang hebat selain daripada Allah, itu syirik. Bahaya tu. Syirik tu. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kita tahu kan. Bomoh tu pun Allah yang ciptakan dia. Banyaklah dia pula yang boleh menentukan kan. Jadi kalau kita nak apa-apa, nak minta apa-apa, nak minta tolong apa-apa, mintalah dengan Allah. Janganlah minta dengan makhluk. Janganlah pergi minta kat pokok. Jangan minta jumpa kat bomoh. Itu semua syirik tu. Sebab apa? Sebab kita percaya ada kuasa lain yang hebat selain daripada Allah. Sedangkan yang maha hebat itu hanyalah Allah. Okey? Faham untuk syirik. Yang kedua adalah fasik. Fasik ni dia tak sebesar syirik, tetapi dia juga berdosa tau. Dia juga berdosa besar. Ingkar perintah Allah. Apa itu fasik? Fasik adalah ingkar perintah Allah. Contoh, Ustazah minta maaf kalau Ustazah bagi contoh ini mungkin ada yang kamu buat, mungkin ada di kalangan ahli keluarga kamu buat. Ustazah bukanlah berniat untuk mengguris hati, tetapi Ustazah perlu sampaikan. Okey, jika ada perkara-perkara yang Ustazah sebut ini ada di kalangan kita yang buat, mudah-mudahan Allah kuatkan semangat kita untuk kita kembali bertaubat kepada Allah, kembali pada jalan Allah yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Ini penerangan Ustazah ajar, Ustazah perlu, Ustazah kena ajar. Ustazah tak boleh berdosa kalau Ustazah tak bagi tahu kamu semata-mata sebab nak jaga hati kamu, tak boleh ya. Jadi Ustazah bagi tahu kamu, Ustazah minta maaf siap-siap. Mudah-mudahan kita semua dalam pemeliharaan Allah. Okey, fasik. Fasik adalah ingkar perintah Allah. Sebagai contoh, Allah suruh kita solat 5 waktu sehari semalam. Kita tak salat. Fasik ya. Itu menunjukkan kita adalah orang yang fasik. Kita tak dengar perintah Allah. Yang kedua contohnya, Allah suruh kita menutup aurat. Lelaki aurat tu daripada mana sampai mana? Pusat sampai lutut kan? Tak kisahlah kamu berada dalam rumah ke, tak kisahlah kamu berada di luar rumah ke, tambah-tambah PKP ni kamu banyak berada dalam rumah. Apabila kamu dengan sengaja membuka aurat, sengaja pakai seluar pendek, walaupun berada di dalam rumah, kamu sengaja. Contoh, kalau mak dah tegur, Muhammad, kamu jangan pakai seluar pendek, aurat kan daripada pusat sampai lutut, kamu kena pakai seluar yang menutup daripada pusat sampai lutut. Kamu pun cakap, tak apalah, sebab dalam rumah je mak, bukannya pergi mana pun. Kamu kata tak apalah itu menunjukkan kamu sudah ada ciri-ciri fasik dalam diri kamu. Sebab kamu ingkar perintah Allah, bahkan kamu kata melanggar perintah Allah itu tak apalah. Berdosa ya. Lagi contoh pula kalau kita tengok ada kakak kita kan. Aurat perempuan daripada mana? Seluruh anggota tubuh badan kecuali muka dan tangan sampai ke pergelangan tangan kan. Tapi kalau kita nampak kakak pergi siram bunga kat luar rumah kan. Tak pakai tudung, kak. Pakai tudung, kak. Berasa lah, kak. Tak pakai tudung ni. Bukan aurat. Kakak cakap, bukan pergi mana pun. Kat sini je. Kau macam, bila tu nanti kalau ada orang nampak, tak ada siapa nampak. Mana boleh tak ada siapa nampak kan kat luar rumah kan. Jadi bila kakak kata, tak apalah, iaitu mengokeykan melanggar perintah Allah, itu adalah sifat-sifat orang fasik. Awas ya. Okey. Kalau lagi contoh lagi apa? Solat kan, solat. Abu pergi solat bu. Alamak, tak payahlah mak. Bukan pergi mana pun tak payah solat. Abi kata tak payahlah mak itu adalah tanda-tanda orang yang fasik. Fasik ini boleh menyebabkan akidah kita rosak. Bila akidah kita rosak, itu yang kita susah nak pastikan yang kita benar-benar akan mati dalam Islam. Jaga elok anak. Ustazah bagi tahu ni, mudah-mudahan semua anak-anak murid Ustazah terpelihara, dipelihara oleh Allah, insya-Allah. Amin. Okey, perkara seterusnya, zindik. Ini istilah ni kamu kena tahu, kamu kena hafal. Zindik ini sesat. Sesat ni macam mana ya Ustazah? Sesat ni macam ni. Okey. Ada kelompok, kamu mungkin tak tahu sebab kamu kecil lagi, tapi sebenarnya benda ni dah ada banyak dalam masyarakat.
Dia kata solat itu wajib. Ya, solat itu wajib. Tetapi dia kata dia dah sampai satu martabat yang mana dia tak perlu solat macam kita. Tak perlu angkat takbir, tak perlu rokok, tak perlu sujud. Dia hanya perlu solat dalam hati je. Contoh dia kata, okey sekarang dah masuk waktu zuhur, aku niat aku solat zuhur, dah cukup. Dia tak payah angkat takbir, tak payah baca Al-Fatihah, tak payah semua, tak payah. Itu sesat. Zindik, sesat. Dia memutarbelitkan hukum agama. Okey, ada lagi satu kumpulan. Okey, ada lagi satu pertubuhan. Saya tak nak sebutlah pertubuhan apa kan. Cumanya macam ni. Dia yakin, pertubuhan ni sampai sekarang dia sangat hebat. Memang sangat hebat sampai sekarang ada. Lepas tu, sebab itu bahaya tau. Okey, bahaya, kamu kena hati-hati. Sebab tu saya kata, kamu masa kecil, kamu macam tak tahu lagi. Kamu tak didedahkan lagi dengan perkara-perkara ni. Tapi bila kamu makin besar nanti, saya takut. Kalau kamu tak ada ilmu yang mantap daripada kecil, kamu boleh mudah terpengaruh tau. Sebab itu daripada kecil ni, kamu kena faham betul-betul bab agama kita. Okey, zindik tadi, saya kata pasal bab pertubuhan tadi. Ada satu persatuan. Pertubuhan agama. Dia kata, kita semua kita tahu kan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir kan? Dan dia kata, ketua pertubuhan dia adalah Nabi yang terakhir. Bukan Nabi Muhammad. Ketua pertubuhan dia pun dah meninggal sebenarnya. Dan dia kata, tak apa, nanti ketua dia akan lahir semula. Nampak tak dia dah mula sesat? Dia sembahyang macam kita, dia puasa macam kita, dia bermuamalah macam kita, pakai tudung macam kita, pakai baju menutup aurat seperti kita, pergi masjid macam kita. Cumanya kesilapan dia pada itu sahaja. Kesilapan dia pada dia kata ketua persatuan agama dia itulah yang adalah Nabi yang terakhir, bukan Nabi Muhammad. Itu sesat. Sesat ini juga boleh merosakkan akidah kita. Boleh rosak pada akidah juga. Itu pun juga perkara yang kita kena hindari. Kita kena faham, kita kena hati-hati. Dan yang terakhir sekali yang paling bahaya adalah murtad. Murtad adalah keluar daripada Islam. Murtad beza dengan syirik. Okey. Dia bahaya. Murtad bahaya, syirik ni bahaya. Syirik ni dia masih percaya pada Allah. Cuma dia kata adalah kuasa lain ni yang sama hebat dengan Allah. Itu syirik. Tapi kalau murtad ni dia dah tak percaya Allah langsung. Okey? Contoh yang paling dekat yang Ustazah boleh ambil adalah ayah pin. Kalau kamu nak try search kan, search dekat internet ayah pin. Ayah pin ni asalnya dia manusia biasa. Dia memang manusia biasa macam biasa kita. Dia peluru getah je. Tapi entah macam mana mula-mula dulu dia kata dia tu nabi. Lepas tu lama-lama dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Lepas tu yang peliknya, ramai pula lah orang Malaysia ni yang pergi menyembah ayah pin itu. Jadi bila kita mengiktiraf orang lain itu adalah Tuhan, automatik dia adalah keluar daripada Islam. Ini yang paling bahaya. Na'udzubillah min zadi waliyahzubillah. Apabila seseorang itu murtad, terhapuslah segala amalan-amalan baik dia. Selama mana dia buat dalam ketika mana dia adalah Islam. Kalau dia sembahyang, dia puasa, selama mana, semua tu hilang, habis, kosong. Dan apabila dia kembali balik pada agama Islam, dia kena ganti balik setiap solat, setiap puasa yang dia tinggalkan ataupun yang telah terhapus. Allahu Akbar. Jangan anak, ingat hati-hati. Hati tu, dalam hati kamu tu tanam betul-betul, ya Allah ya Tuhan, aku jaga aku, ya Allah jaga aku, ya Allah tetapkan aku pada agama ini, ya Allah. Tetapkan aku pada agama Islam. InsyaAllah nanti ada Ustazah akan tunjuk kepada kamu doa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia Nabi. Nabi Muhammad ni Nabi tau. Kekasih Allah yang Allah confirm masuk syurga. Tetapi Nabi Muhammad tak tinggal doa ini. Apakah doanya? Okey, nanti insyaAllah saya akan tunjuk ya. Okey. Pembahagian kufur. Kamu tengok dalam muka surat 101, pembahagian kufur. Pembahagian kufur kita boleh buat pada dua bahagian. Yang pertama, kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad ini adalah kufur. I'tiqad ni apa? Apa itu i'tiqad? I'tiqad ni benda dalam hati kita.
Benda dalam hati. Okey, menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Ataupun dikata Al-Quran yang diturunkan itu, Al-Quran yang Nabi Muhammad ajar itu semua tu adalah ciptaan Nabi Muhammad sendiri. Itu kufur i'tiqad. Dia maksud dia tak percaya pada Nabi. Dia kata, ya ke Allah itu ada? Tak nampak pun mana itu Allah. Takkan ada, sebab kalau ada benda tu mesti kita nampak. Kan? Dibuat macam tu. Okey. Kamu kena faham. So, selit sikit ya. Tak semua benda yang kita tak nampak itu tak ada. Okey. Okey, Allah itu ada tapi kita tak nampak. Contoh yang paling senang lah Ustazah nak bagi tahu kat kamu. Okey. Kamu pergi tepi pantai. Angin bertiup kan? Kamu terasa kan angin bertiup kuat kan? Angin kau bayang kamu duduk tepi pantai. Terasa angin yang tiup-tiup kamu tu. Terasa kan? Sedapnya duduk kat tepi pantai. Lama dah kita tak pergi pantai kan? Jadi kamu rasa angin tu kan? Kamu dapat rasa kan? Tapi kamu nampak tak angin tu? Nampak tak? Tak nampak kan? Tapi kamu cuma merasa. Sebab itu bukan semua benda yang kita tak nampak itu tak ada. Tetapi ada bukti yang menunjukkan dia ada. Apa buktinya? Apa bukti angin itu ada? Baju kita bergerak-gerak. Ombak memukul pantai. Itu bukti angin ada. Kita rasa sejuk. Itu bukti angin ada. Habis itu Allah macam mana Ustazah? Allah itu ada tapi kita tak nampak. Apa bukti kewujudan Allah? Okey, kamu tengoklah di sekeliling kamu tu. Pokok-pokok. Adakah pokok itu tumbuh sendiri? Melainkan ada satu kuasa yang memastikan pokok itu tumbuh. Kamu ada ke kilang buat pokok? Hari ni kat mana, kawasan mana tak ada pokok, kilang tu pergi ke kawasan tu, dia jaga pokok, ditumbuhkan pokok. Tumbuhlah pokok. Ada ke? Okey, kamu tengok bintang di langit. Siapa yang susun bintang kat langit tu? Ada ke kilang yang menghantar bintang dekat langit? Kita tengok dekat langit kat rumah kita tak ada bintang, kita boleh telefon ke kilang mana-mana, hello kilang, tolong hantar bintang kat rumah saya tak ada bintang hari ni. Ada? Tak ada kan? Bermaksud ada banyak perkara dekat dunia ni, dalam kehidupan kita ni, tak boleh diuruskan oleh manusia, melainkan dia boleh diuruskan oleh satu kuasa yang sangat hebat. Siapa kuasa yang hebat itu? Allah. Macam mana bumi ini boleh berputar mengikut keadaan, mengikut apa yang telah ditetapkan? Tak ada pun bumi langgar dengan mustari, langgar dengan marikh, kan? Kalau tak ada orang yang mengatur, kalau tak ada satu kuasa yang mengatur, pasti kucar kacir. Itulah bukti kewujudan Allah. Walaupun kita tak nampak, Allah itu ada. Okey, kufur i'tiqad tadi sudah balik-balik mana? Dia menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kufur amalan. Kufur amalan ini adalah perbuatan kita lah. Kita menggunakan nikmat kurniaan Allah. Allah bagi nikmat dekat kita, tapi kita gunakan dengan cara yang salah, yang boleh menyebabkan benda tu berdosa. Sebagai contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Ini dia bagi contoh dalam buku teks. Ustazah bagi contoh lain kat kamu. Allah bagi kamu tangan. Tangan yang kamu ada itu adalah pinjaman daripada Allah. Tetapi adakah tangan itu kamu buat dengan sentiasa buat dengan perkara yang baik saja? Kamu guna tangan pukul adik, benda tu berdosa. Tapi kamu gunakan nikmat. Tangan itu nikmat yang Allah bagi pinjam, tapi kamu guna untuk buat benda yang berdosa. Itu kamu dah menunjukkan kamu dah kufur amalan. Allah bagi kamu mata. Allah pinjamkan kamu mata. Okey, kamu tengok YouTube contohnya. Kamu tengok benda-benda yang baik. Kalau kamu tengok semua benda yang baik, alhamdulillah. Tapi waspada, kalau kamu mula nak tengok benda-benda yang tak baik, kamu kena ingat satu benda. Mata itu Allah pinjamkan. Kalau kamu tengok YouTube benda-benda yang tak baik, kamu sudah kufur pada amalan kamu. Allah pinjamkan nikmat kamu. Allah pinjamkan nikmat mata pada kamu, tapi kamu gunakan nikmat itu menggunakan dengan cara yang salah. Kamu tengok benda yang tak elok, bukan sekadar salah, bahkan boleh menyebabkan kamu berdosa. Benda-benda ni, kufur i'tiqad, kufur amalan ni, kita kena hati-hati, kena ingat betul-betul supaya kita mati betul-betul dalam Islam. Okey? Faktor kufur yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Ini yang Ustazah kata. Kita daripada kecil kita kena faham betul-betul agama kita. Okey, supaya nanti bila kita besar, mak hantar kamu pergi asrama, dah masuk universiti, apa saja orang datang, apa saja orang ajak kamu buat benda yang pelik-pelik semua, kamu rasa no, tak boleh. Saya yakin dengan agama saya yakin dengan didikan saya yang saya dah dapat daripada awal.
Tak boleh, tak mudah goyah, tak mudah ikut ajaran sesat. Kamu tahu tak ajaran-ajaran sesat, ayah pin, apa semua tu kan, ramai di kalangan pengikutnya adalah terdiri daripada golongan profesional, doktor, pensyarah, lawyer. Sebab apa? Sebab dia orang ni pandai, bijak. Daripada kecil belajar pandai. Rupanya agama tak belajar. Bila agama tak belajar, itu yang bila dah sampai satu tahap, dia perlukan Tuhan dan dia tak jumpa Tuhan yang Allah itu. Dia jumpa Tuhan yang sesat-sesat ni. Sebab tu daripada kecil kamu kena belajar betul-betul bab agama Islam. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Mungkin nak kaya cepat, apa semua. Dia mengikut sangat, dia nak sangat kat dunia ni, kesenangan dunia ni. Okey, yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Agama ni bukan sekadar kamu kena belajar tau, bukan sekadar kita kena belajar, bahkan kita kena amalkan. Kita belajar solat itu wajib, kita belajar solat waktu 5 waktu sehari semalam, tapi kamu buat ke tidak? Bukan sekadar belajar, bukan sekadar faham, bahkan kita kena buat. Kalau tak buat, tak jadi. Yang terakhir sekali, terpedaya dengan kesenangan dunia. Dunia ni ada banyak mainan, banyak benda yang lalai kat dunia ni. Jadi kalau kita terpedaya dengan banyaknya hiburan dekat dunia ni, maka kita boleh membawa kita kepada kufur. Hati-hati ya. Okey, muka surat 102. Tengok muka surat 102, dia ada sajak. Kesan kufur telah termaktub di dalam Al-Quran. Satu dosa yang sangat besar justru diberi ancaman siksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justru mengundang murka ilahi. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Okey, best tak sajak dia? Ustazah ambil mana sajak tu Ustazah? Ni, kamu nampak tak ni? QR code ni. Dalam buku teks kamu ada banyak QR code. Kamu scan je. Ada lagu, ada sajak, ada syair. Best tau. Okey? Jadi kamu guna telefon, pinjam mak, nak pinjam telefon, mak nak buat apa je telefon? Nak QR code, nak scan QR code. Ni dalam buku teks. Okey. Ini, yang ni lah. Saya scan bagi besar sikit. Okey, dia bagi dalam format sajak kan. Jadi, apa tujuan dia? Sebab tujuan dia bagi sajak ni, dia nak kita cari apakah kesan-kesan kufur. Kita cari sendiri. Okey, ni saya tunjuk ya. Apakah kesan kufur yang kita dapat dalam teks ni? Yang pertama, nampak? Dosa yang sangat besar. Okey, kita kena baca, kita kena faham. Baru kita boleh cari mana dia. Mana dia isi penting. Yang kedua, diberi ancaman siksa dan azab. Okey. Kufur memang dosa besar lah. Kemudian, siapa yang ada berdosa besar memang dapat azab dahsyat lah. Yang ketiga, merosakkan iman. Bila rosak iman, macam mana nak mati dalam Islam? Bahaya kan? Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, rahmat dan berkat berlalu pergi. Ya Allah, rahmat dan berkat ni kan. Kita ni nampak macam simple kan? Rahmat dan berkat. Allah, apa sangatlah rahmat dan berkat. Ya Allah anakku, rahmat dan berkat ni kalau tak ada dalam hidup kita, huru hara hidup kita. Sebab rahmat ni bermaksud kasih sayang Allah. Kalau Allah tak sayang kita, macam mana kita nak hidup bahagia kat dunia ni? Berkat ni maksudnya dia akan mencukupkan setiap apa yang kita ada. Berkat ni, pentingnya berkat. Kalau harta kita sedikit, walaupun harta kita sedikit, kalau berkat cukup, bahkan melimpah ruah, terasa macam melimpah ruah. Kan?
Walaupun kita ni hidup miskin, hidup biasa-biasa saja, kalau walaupun mak ayah kita kereta buruk, tapi kita rasa bahagianya naik kereta buruk bersama mak ayah. Macam tu. Itulah kata keberkatan. Kan? Rahmat dan berkat ni dua perkara yang kalau tak ada dalam hidup kita memang tak bahagia. Huru-hara. Sebab tu kita kena jaga betul-betul, jangan sampai ada rasa kufur dalam diri kita. Yang seterusnya, ketenangan hati juga tidak dimiliki. Ketenangan hati ni pun penting kan. Kalau hati kita tak tenang, itu yang kata orang tak boleh nak tidur malam, lepas tu dia macam murung, ada yang bunuh diri. Semua tu sebab ketenangan hati tau. Jadi penting, ketenangan hati ni pun penting. Kalau ada rasa kufur, kalau kita kufur, ketenangan hati ni pun memang tak ada. Okey, seterusnya mengundang murka Allah. Confirm Allah marah kan? Sebab kita tak percaya pada Allah dan Nabi Muhammad, memang confirm lah Allah marah. Okey, itu saja untuk apa nama dia? Kesan daripada kufur tadi. Seterusnya, tengok pada muka surat 103. Macam mana kita nak jauhi kufur? Macam mana caranya? Yang pertama menjaga amal dan ibadat. Sentiasa melipat gandakan amalan, tabah dalam menuntut ilmu. Amalan-amalan wajib memang confirm kita kena buat. Okey, amalan-amalan wajib memang confirm kita kena buat. Jadi macam mana nak melipat gandakan amalan? Melipat gandakan amalan sunat lah. Contohnya, setiap malam sebelum ni baca satu muka surat je Al-Quran. Minggu depan saya nak berazam, saya nak baca 2 muka surat. Contoh. Sebelum ni kalau lepas bagi salam tu terus pergi main. Tapi lepas semayang saya nak zikir-zikir sikit. Lepas zikir-zikir sikit, nak tambah lagi zikir. Kalau sebelum ni baca astaghfirullahalazim saja, esok nak baca la ilaha illallah pula. Kemudian nak baca selawat pula, tambah. Dalam hidup kita ni, sehari demi sehari hidup kita, kita perlu ada penambahan dalam amalan kita. Kalau makan nasi pun kalau sedap nak tambah kan. Macam tu juga amalan. Okey, kalau kita nak harta sikit ke nak harta banyak? Mesti semua orang nak banyak kan. Sebab apa? Kalau harta kat dunia ni kita nampaklah duit-duit apa semua. Tapi kita perlukan harta yang lebih banyak untuk kita guna lepas kita mati tau. Sebab bila kita mati, kita akan hidup selama-lamanya. Jadi mana kita nak dapat harta untuk mati tu Ustazah? Melalui amalan-amalan kita lah. Baca Quran, solat sunat, zikir, selawat. Itulah harta-harta amalan kita. Harta-harta yang kita perlu tambah untuk menjadikan kita kaya bila kita mati nanti. Okey, tabah dalam menuntut ilmu. Perkara kedua, tabah dalam menuntut ilmu. Nak belajar ni tak senang tau. Kamu sekarang jam 4, nanti dah jam 5 lagi susah, dah jam 6 lagi susah, masuk sekolah menengah lagi susah, makin susah. Sebab itu Sebab itu dalam menuntut ilmu, bila kita belajar kita kena tabah. Apa maksud tabah? Kuat semangat. Tak boleh cepat putus asa. Memang Allah janji dah, orang yang menuntut ilmu dia memang melalui jalan yang sukar. Sebab itu kan, orang yang menuntut ilmu ni kan, kalau dia meninggal, dia mati syahid tau. Pahala dia besar sangat. Ini ada satu cerita benar tau, satu cerita betul saya nak cerita kat kamu. Cerita ni bukannya terjadi pada zaman Nabi Muhammad, tak. Ceritanya terjadi baru-baru ni lah, bukan dalam tahun 90-an gitu kan. Macam ni, seorang penggali kubur ni kan, satu hari dia gali-gali kubur. Sebab ada orang meninggal kan, dia gali kubur. Lepas tu dia nampak seorang perempuan datang bawa jenazah. Adalah 2-3 orang lagi kan terus bawa jenazah kan. Jadi dia tunggu dah dalam kubur, nak sambut jenazah kan, nak letak dalam liang lahat tu kan. Dia sambut jenazah tu, dia masuk dalam kubur tu, dia pengsan. Lepas tu tak apalah, bila dia pengsan, orang angkatlah dia keluar daripada kubur tu, orang selesaikanlah kerja dia tu. Lepas tu bila dia sedar tu, orang tanya, apa pun dia tak cakap tau. Dia diam je. Lepas tu, selang beberapa lama lepas tu, perempuan tu datang lagi tau. Dia bawa jenazah lagi satu. Lepas tu orang lelaki ni, yang penggali kubur ni kan dah debar-debar dah ni. Ni orang yang sama ni. Dia teringat lah kan kisah-kisah dia dulu kan. Lepas tu dia tak apalah, dia pun duduk dalam kubur sambut jenazah. Kali ni dia tak pengsan tau. Dia tak pengsan dah. Tetapi apa dia buat? Lepas dia tanam jenazah kedua tu, dia terus pergi cari perempuan tu kat rumah. Kenapa dia cari perempuan tu kat rumah? Lepas tu dia cerita macam ni tau. Dia kata, masa dia masukkan jenazah, dia tanya kat perempuan tu, siapa jenazah pertama yang kamu bawa? Lepas tu perempuan dia kata, jenazah pertama tu anak aku.
jenazah kedua pun anak aku. Tapi yang pertama tu adik dia, yang kedua tu abang dia. Oh, lepas tu jenazah penggali kubur ni pun tanya dah dekat orang ni, dekat orang perempuan ni kan. Cerita dekat saya, apa yang budak dua orang ni buat sepanjang hidup dia. Yang makcik ni dah macam debor dah kan. Kenapa tiba-tiba orang datang tanya amalan pasal anak dia. Lepas tu dia cakap lah, anak dia yang sulung, anak dia yang pertama meninggal tu, yang adik tu, dia tengah belajar. Yang abang yang kedua tu, dia kerja, tapi duit gaji yang dia dapat tu semua digunakan untuk bantu adik dia belajar. Kenapa? Ni makcik tanya kat penggali kubur ni kan. Penggali kubur ni pun cakap, masa dia masukkan jenazah pertama dalam liang lahat tu, dia nampak seorang lelaki naik kuda datang ambil jenazah tu. Dan kubur dia bertukar menjadi satu taman yang sangat cantik. Dia tak pernah tengok taman secantik itu. Sebab itu dia pengsan, sebab dia terkejut. Dan jenazah kedua, masa jenazah abang dia tu pula, dia nak masukkan, perkara sama jadi. Dia bila nak masukkan jenazah tu, ada lelaki berkuda datang nak ambil jenazah tu, dan kubur dia bertukar menjadi taman. Ya Allah, rupa-rupanya itu adalah petanda hadiah kepada orang yang menuntut ilmu. Sekiranya kita mati dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu, ya Allah, itu macam tu Allah sediakan nikmat untuk kita. Bertuahnya orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana Allah. Sebab tu anak-anak murid ustazah sekalian, berazamlah kamu untuk menuntut ilmu selama-lamanya. Bukan kata habis universiti kamu nak stop menuntut ilmu. Tak. Habis universiti belajar lagi. Sebab ilmu yang kita belajar tak akan habis. Dan bila kamu kerja nanti, kamu pastikan gaji yang kamu dapat tu, kamu tolong orang belajar. Nampak tak dua kisah tadi? Kisah ni kisah benar. Yang mana penggali kubur itu, selepas dia jumpa dengan makcik tu, dia pergi ke masjid minta nak belajar. Masa dia pergi ke masjid tu, orang-orang kat masjid ni dah macam, dah tua-tua baru nak belajar. Yang dekat sini semuanya dah muda-muda lagi kan. Tapi dia nak belajar juga. Akhirnya dia usaha belajar. Akhirnya penggali kubur itu menjadi ulama yang hebat. Cerita ni ada dalam internet pun ada cerita ni. Diceritakan sendiri oleh Dr. Zahazan ada. Diceritakan oleh Dr. Dasuki pun ada ceritakan. Okey, kamu cari dalam internet pun boleh kalau nak dengar versi yang asal lah kan. Daripada pencerita yang mengalaminya pun ada. Maksudnya Syekh tu dia cerita dalam bahasa Arab kan. Dia mengalami sendiri perkara tu. Okey. Jadi benda ni betul. Jadi kamu kena bersemangat menuntut ilmu. Rajin-rajin belajar, okey? Okey. Yang pertama, bila kita belajar, kita dapat menghindari kufur. Perkara kedua, inilah doa yang Ustazah kata nak share kat kamu. Berdoa agar dimantapkan iman. Okey, tengok doa dia. Ini Nabi Muhammad sendiri, nampak tak? Doa ini merupakan doa Nabi Muhammad SAW yang paling banyak dibaca. Nabi Muhammad itu Nabi, dijamin masuk syurga dan dijamin tidak ada dosa pada dia. Dia seorang Nabi yang penuh dengan jaminan pun dia masih lagi membaca Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Hati kita ni, kenapa dia meletakkan membolak-balikkan hati? Hati kita ni memang sangat mudah dipengaruhi sebenarnya. Yalah kan, hati hari ni kita rasa sayang kat kawan kita. Tapi esok ada kesilapan sikit, kawan kita buat kita sebenci. Kau lah kawan yang paling aku benci sekali. Itu nampak dah betapa hati kita ni mudah sangat berubah. Kan? Sebab itu kita perlu baca doa ini. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama ini. Kita kena banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca. Hafal dia. Hafal. Anak-anak semua hafal dia doa ni. Tolong hafal. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah. Okey, seterusnya, perkara yang ketiga, macam mana cara kita nak jauhi pada kufur? Menambah ilmu. Kerap menghadiri majlis ilmu, sentiasa mendampingi guru. Kerap menghadiri majlis ilmu. Ustazah, macam mana COVID ni? Ustazah tak boleh pergi mana? Alah, dalam YouTube lambat-lambat.
Ustazah suka. Kalau Ustazah kan, kalau tengok YouTube, kalau Ustazah suka cari tadabbur surah tau. Dia macam mana? Surah, contohnya surah Al-Fatihah. Tadabbur surah Al-Fatihah. Kita biasa baca surah Al-Fatihah kan? Lepas tu kita biasa baca terjemahan dia kan? Rupa-rupanya di sebalik surah Al-Fatihah tu ada banyak lagi cerita dia. Kita kena dengar lah. Kamu carilah tadabbur surah Fatihah, tadabbur surah An-Nas, tadabbur surah Al-Falaq. Kamu cari yang mudah-mudah je. Dalam YouTube juga ada sejarah-sejarah apa? Penaklukan Konstantinopel, sejarah-sejarah Palestin. Contoh kamu sekarang ni kita tahu kan, Palestin dijajah. Apa benda ni Zionis? Apa itu Israel? Apa itu Yahudi? Apa itu benda semua tu? Semua tu ada je dalam YouTube tu. Kamu cari je. Nah, jadi gunakan sumber-sumber teknologi yang ada untuk kita menambah ilmu untuk kita. Okey? Sentiasa mendampingi guru. Satu bahaya ni ilmu ni, kamu kena berguru sebenarnya. Sebab kalau tak berguru, terutamanya ilmu agama, kamu boleh jadi sesat. Sebab itulah bila kamu belajar, kamu tak boleh rasa kamu tahu. Bila kamu belajar, kamu kena banyak bertanya sebenarnya. Termasuklah hari ni. Hari ni kamu dengar penerangan Ustazah. Kalau ada rasa sikit kekeliruan, terus tanya. WhatsApp je Ustazah. Kamu semua ada nombor Ustazah kan? Kamu WhatsApp je Ustazah ataupun mana-mana Ustazah kelas kamu. Tanya je, Ustazah macam tak faham lah ni, saya tak faham ni, tolong terangkan. Ustazah dengan besar hatinya akan membantu insya-Allah. Okey? Seterusnya, mengawal diri dari hawa nafsu. Okey, dalam dekat dunia ni banyak sangat keseronokan dihidangkan. Jadi kita kena hati-hati. Kita kena sentiasa muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah ni insafi diri. Hari ini sebelum tidur kamu kena ingat balik. Hari ini aku dah buat apa ya? Daripada pagi tadi aku bangun subuh semayang pukul berapa? Kalau yang bangun semayang subuh pukul 6:05, bagus. Sebab masuk waktu subuh 6:01 kan. Okey, bagus, tak apa. Solat subuh tadi berjemaah ke tidak? Kalau dapat berjemaah, alhamdulillah, bagus. Hari ni subuh tadi sempat azan ke tidak? Tadi waktu sarapan tadi tolong mak tak? Tolong mak kemas meja, tolong mak basuh pinggan. Tadi waktu PDPR tadi ada tak buat benda lain? Cikgu suruh tengok Google Meet, kamu pergi tengok chat ke, ataupun kamu pergi main game ke? Ada tak? Ada tak? Kalau rasa benda-benda tu salah, kamu esok tak nak buat dah. Hari ni cukuplah hari ni, kan? Esok mana-mana benda yang salah, mana-mana benda yang kurang, kamu bertekad untuk baiki. Hidup kita kena bertekad untuk jadi orang yang lebih baik. Okey, orang yang lebih baik daripada hari ini, orang yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah, kan? Biar pagi esok kita bangun sebagai orang yang baru, bersemangat, insya-Allah. Kemudian bersifat sederhana, jangan tak nak makan ikan goreng, orang nak makan ayam. Ayam hari ngadalah kamu. Apa mak masak ayam, masak tu makan je lah. Sederhana ya. Tak naklah baju mak beli ni tak cantik, tak mahal. Tak naklah macam tu. Tak nak kerja mahal saja je. Pakailah apa yang mak ayah berikan. Sederhana, bersederhana. Kemudian bersyukur. Apa yang kita ada, alhamdulillah syukur. Banyak ke sikit, ke cantik, ke buruk, ke alhamdulillah bersyukur ya. Hidup kita kena banyak bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan lipat gandakan nikmat pada dia, insya-Allah. Okey, murid-murid sekalian, hampir sejam Ustazah bercakap. Jadi, terima kasih kerana setia mendengar. Ustazah, mudah-mudahan Allah berkati ilmu kita hari ini. Okey, sebelum Ustazah akhiri kelas kita hari ini, Ustazah nak baca doa sedikit. Jom kita sama-sama baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.